Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Untuk hari ini, aku nak bercerita tentang perlawanan terakhir CIMB Liga Super yang menemukan dua pasukan Pantai Timur iaitu Pahang dengan Terengganu, yang menyaksikan Pahang sekali lagi tidak berjaya untuk mengutip 3 mata penting bagi membaiki kedudukan dalam Liga Super apabila tewas kepada pasukan Terengganu dengan jaringan 2-1. Sebelum kita cerita bab tactical, formation, gameplay pasukan Pahang dan juga Terengganu, kita tengok dulu gol-gol yang terhasil pada malam tu. First, gol daripada pasukan Pahang. Pahang lebih dulu menjaringkan gol minit ke-12 hasil jaringan daripada, aku tak tahu dah berapa kali dah aku sebut nama player ni, iaitu Nik Sharif Hasifi. Ni kalau korang duduk scroll Facebook, tengok page berkaitan bola sepak tempatan pun boleh kata 40 kali sehari lah keluar artikel cerita pasal dia, gambar dia, apa semua yang menceritakan tentang prestasi Nik Sharif ni semakin meningkat naik. Tapi gol masa lawan Terengganu tu bagi aku superb lah. Satu tindakan yang berani daripada player yang berusia 23 tahun tu, membuat rembatan dari luar kotak penalti. Walaupun pada awalnya kita tengok macam dia nak passing lagi kepada rakan sepasukan, tapi dia membuat tindakan yang bagi aku tepat apabila rembatan jarak jauh itu berjaya untuk meletakkan pasukan Pahang ni di hadapan untuk seketika. 3 minit je, sebab minit ke-15 Helmi Eliza melakukan kesilapan dalam kotak penalti untuk memberi peluang kepada pasukan Terengganu ni mendapatkan tendangan penalti, dan bagi aku keputusan tu tepat lah. Tak ada isu berkaitan pengadil apa sebab Helmi Eliza memang sentuh kaki Dominic tu, so Terengganu memperoleh tendangan penalti dan Dominic berjaya untuk menyamakan kedudukan. 3 minit je Pahang tu boleh berada di hadapan. Untuk gol kedua dan gol kemenangan pasukan Terengganu dijaringkan oleh kapten pasukan mereka sendiri iaitu Litak, hasil daripada kekalutan yang berlaku dalam kotak penalti pasukan Pahang. Helmi Eliza tertewas pada minit ke-81 untuk membolehkan Terengganu di hadapan dan mengutip 3 mata penting untuk membolehkan Terengganu ini berada di kedudukan yang ketiga Liga Super untuk tahun ini. Pahang cantik je lah. Dari segi formasi, kita boleh tengok kedua-dua pasukan dia guna formasi yang berbeza lah. Pahang stay untuk 4-4-2, manakala Terengganu 4-3-3. Di camp Terengganu, bagi aku mereka masing-masing ada part masing-masing dan mereka menggunakan kelebihan yang mereka ada, beraksi di tempat sendiri. Cuma aku paling teruja tengok keeper dia, penjaga gol Terengganu. Bapak tinggi, dia punya tangan sampai kat lutut tu. So ciri-ciri fizikal untuk seorang penjaga gol tu memang ada pada dia. Cuma untuk pasukan Pahang ni, kita tengok daripada awal season lagi sebenarnya, kalau kita nak kata Pahang kalah sebab ramai player injured daripada awal season lagi, itu masalah Pahang. Lebih banyak player yang injured daripada yang boleh main. Kita tengok malam tu, aku boleh katakan Pahang beraksi 100%, 100% menggunakan player tempatan. Adam Reed tu masuk berapa minit je, lepas tu aku tak faham dia punya lutut ada problem apa, kurang minyak geris ke, tak minum susu Enlin ke, yang menyebabkan dia terpaksa dikeluarkan dan digantikan dengan player lain. So aku rasa Pahang dah boleh cari import yang lain. Aku kalau nak kekalkan pun kekalkan si Gulon tu je, yang Dixon ke apa ke. Ya, Dixon ni salah satu player import yang disayangi oleh penyokong Pahang. Tapi kalau dah banyak injet, duduk dekat baku simpanan tu lagi banyak daripada main, buat apa nak simpan? Sebab Dixon yang sekarang bukan lagi Dixon yang dulu. Kalau kita tengok statistik pula, kita boleh tengok Terengganu lebih menguasai perlawanan, hampir 60%, manakala selebihnya untuk pasukan Pahang. Aku boleh katakan kenapa Terengganu boleh menguasai lebih banyak perlawanan tu, sebab kita tengok taktikal kedua-dua pasukan ni lebih kurang sama je sebenarnya. Walaupun formasi yang berbeza 4-3-3, 4-4-2, tapi kalau kita tengok perlawanan malam tu, apa benda yang menyebabkan pasukan Pahang ni kalah? Dan apa benda yang menyebabkan Terengganu ni berjaya untuk kutip 3 mata dan menang dalam perlawanan tu? Kalau kita tengok macam mana pasukan Pahang punya taktikal, bagi aku cantik. Tidak ada yang teruk pun taktikal Dollah Saleh pada malam tu. Aku nak cakap lebih-lebih pun, aku bukannya jurulatih kan. Kalau kontam lebih-lebih, kau talent sangat, kau pergi lah jadi jurulatih. Itu masalah kita. Bila kita kritik player, suruh jadi player. Kita kritik jurulatih, suruh jadi jurulatih. Kita kritik pengadil, suruh jadi pengadil.
Kalau ada mentaliti macam ni, payah kita nak keluarkan pendapat sebagai seorang penyokong. Cuma untuk taktikal Dollah Saleh pada perlawanan malam tu bagi aku okey. Cuma dia kekalkan taktikal yang tidak menjadi tu sampai habis perlawanan. Apa taktikal yang tak menjadi tu? Sini aku cerita. Mereka bermain build up daripada bawah. Cantik lah. Helmi Aliza passing ke Muslim untuk defend apa semua. Slow-slow dia orang passing cari ruang. Bila pasukan Pahang dah berjaya tembus bahagian pertahanan Terengganu, dia orang macam tak berani untuk gelecek defend pasukan Terengganu. Ada, tapi 1-2 macam tu je lah. Dan kalau kita tengok, banyak rembatan jarak jauh yang dibuat oleh pasukan Pahang. Ia menjadi minit ke-12 tu. Yang lain, apa kau ingat main rugby, tendang jauh-jauh dapat 12 poin apa semua. Dia taktikal tu tak menjadi, tetapi Dollah Saleh kekalkan juga taktikal tu sampai habis perlawanan. Itu yang aku tak faham. Berbeza dengan masa perlawanan menentang Perak, taktikal dah menjadi, dia pergi tukar pula. Taktikal tak menjadi, dia kekalkan sampai habis minit ke-90. Aku geram ni. Sebab Pahang ada Faisal Halim, Mickey tu, dia ada kelebihan dribble. Nick Sharif pun apa kurangnya, player muda tu, boleh gelecek. So aku tak faham apa benda yang Dollah Saleh bagi tahu yang menjadikan player-player Pahang ni dapat bola build up daripada bawah, jauh lagi daripada kotak penalti, pintu gol dah shoot. Percubaan Azam Aziz itu je yang aku rasa berbahaya sikit. Yang lain tepat pun senang untuk keeper tangkap. Berbeza dengan Terengganu main corak lebih kurang sama je kalau kita tengok. Tapi diorang build up daripada bawah, main short pass, kemudian ada juga long pass. Tapi dia boleh bawa bola tu sampai ke kotak penalti. Itu separuh masa kedua. Sebab separuh masa pertama tak ada Faiz Nasir, hanya ada Dominic apa semua tu. So bila Terengganu masukkan Faiz Nasir separuh masa yang kedua, kita tengok apa jadi pada defend Pahang yang dengan ketiadaan Gulon. Haru biru, Caca Marba, Sing Muslim Ahmad tu. So Faiz Nasir dengan Faisal Halim, kita tengok dua player yang daripada pasukan yang berbeza ni, kelebihan lebih kurang sama je. Laju, badan kecil, boleh gelecek, dribble bola apa semua. Tapi yang membezakan kedua-dua pasukan ni, Terengganu manfaatkan kelebihan yang Faiz Nasir ada, tapi Pahang mengharapkan percubaan jarak jauh yang hanya boleh menghasilkan satu saja gol. Tapi apa-apa pun, secara keseluruhan aku boleh katakan kedua-dua pasukan beraksi dengan baik. Walaupun aku sedikit kecewa dengan kekalahan pasukan Pahang, tapi tak apalah. Untuk Terengganu, tahniah dengan 3 mata dan juga berjaya mendapat tempat ketiga untuk saingan Liga Super kali ini. Cuma untuk pasukan Pahang ni, aku harap Dollah Saleh buka mata, menilai prestasi dan percaya kepada bakat-bakat muda yang ada. Kalau ada hikmah kenapa player-player import, player-player utama ni injured, kena gantung perlawanan apa semua, supaya Dollah Saleh ni nampak bakat yang ada pada player-player muda, ubi-ubi muda yang pasukan Pahang ni ada. Tak lama lagi, 19 Oktober kalau tak silap aku, undian untuk Piala Malaysia. Cuma kena tunggu perlawanan UiTM dengan Sabah settle dulu. Sekarang dia orang masih lagi belum boleh main sebab corona punya pasal ni. So itu sajalah perkongsian aku mengenai perlawanan Terengganu menentang Pahang dan juga berkenaan player-player muda yang pasukan Pahang ada. Dan sekiranya korang ada sebarang pendapat yang tersendiri mengenai perlawanan pada malam itu, ataupun tentang player-player muda yang Pahang ada yang tak sama dengan aku, komenlah dekat bawah dengan cara yang benar. Sebab bola sepak itu akan jadi lebih indah bila kita saling bertukar pendapat dengan cara yang cerdik. Pada korang yang baru saja tengok channel ni ataupun dah lama tengok tapi tak tekan lagi subscribe tu, subscribe sekarang. Jangan lupa juga follow IG Swap Team dekat Instagram. Pandangan untuk menambahbaikan letaklah di ruangan komen. Apa-apa saja cadangan yang korang nak bagi kepada aku untuk next video pun boleh tulis dekat type dekat bawah. Lebih baik gagal dengan menggunakan usaha sendiri daripada berjaya tapi rampas usaha daripada orang lain. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.